Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera yang saya hormati rakan-rakan guru CDL, pengetua-pengetua, guru-guru, rakan-rakan dari Indonesia dan juga dari Brunei Darussalam. Bertemu kita sekali lagi dalam siri hands-on online session minggu yang ke-55. Tuan-tuan dan puan-puan, pada hari ini seperti biasa, kita ke udara bermula dengan snippet Reflects On oleh Datuk Dr. Mahinder Singh. Tetapi pada hari ini kerana Datuk sedang berurusan dengan wakil-wakil dari Finland, jadi kita hari ini akan mendengar perkongsian ilmu dari Datuk secara recording ya yang telah kita rekodkan terlebih dahulu. Jadi untuk itu saya mohon urus setia untuk paparkan perkongsian Datuk Dr. Mahinder Singh. Silakan. Dan selamat sejahtera semula pada hari Jumaat ini. Saya ucapkan terima kasih kepada semua kerana dapat bersama untuk sesi pada petang ini, iaitu 9 hari bulan September. Tajuk kita pada hari ini adalah konsep sekolah dalam IPT. Apa sebenarnya konsep sekolah dalam IPT ini atau Teacher Training School? Apa maksud Teacher Training School ini? Teacher Training School ni sememangnya dalam negara kita terdapat dua IPG di mana ada sekolah rendah dalam IPG tersebut. Maka ada peluang untuk guru pelatih melihat sendiri guru-guru yang berpengalaman mengajar dan sebagainya. So konsep ini adalah konsep school in college concept atau school in institution concept. Dalam minggu ini saya telah bersama dengan Teacher Training School daripada University of Oulu, Finland yang melawat Malaysia. Dua orang pensyarah dia, ketua jabatan dia, Director of Teacher Training dan pengurus untuk Global Engagement. Dan saya lihat konsep Teacher Training School mereka, di mana dalam universiti tersebut, University of Oulu, ada dua buah sekolah rendah, sekolah menengah dan untuk high school. High school yang persediaan untuk masuk ke universiti. Dan di sekolah tersebut, semua guru adalah di bawah naungan universiti, bukannya di bawah Kementerian Pendidikan mereka. Mereka dibayar gaji oleh universiti dan segala tentang kebajikan mereka dan perkhidmatan mereka adalah di bawah universiti. So ini satu acuan yang berbeza sedikit. Maksudnya guru yang ada di sekolah yang terletak dalam universiti ini sentiasa akan berinteraksi dengan guru pelatih. Guru pelatih di universiti tersebut di bawah Teacher Training School, mereka yang bakal yang akan jadi guru, lebih kurang 600 orang pelatih. Dan mereka akan lalui 3 tahun latihan perguruan dan seterusnya 2 tahun untuk sambung dia pengajian di peringkat sarjana, masters. Di Finland, semua guru wajib mempunyai masters sebelum boleh jadi guru. Mereka ada ijazah pertama dan disambung terus dengan ijazah masters. Apa yang saya lihat, kelebihan sistem sebegini atau pendekatan sebegini, kalau kita lihat slide yang seterusnya. So, bila sekolah itu terletak dalam universiti, di situ ada guru terlatih yang bertindak sebagai mentor. Kita ada guru pelatih yang saya sebut tadi di University of Oulu ni ada 600 orang guru dan pensyarah yang juga menyampaikan ilmu tentang teori-teori pembelajaran dan sebagainya. So, pelajar atau guru pelatih sentiasa akan dapat
ilmu daripada guru terlatih, kerana guru terlatih ini dapat merapatkan jurang di antara teori yang mereka menerima daripada kuliah-kuliah dan sebagainya dalam pelaksanaan dalam bilik darjah. Dan mereka sendiri, guru pelatih pun sentiasa dapat shadow atau melihat sendiri guru-guru terlatih yang berpengalaman sedang mengajar. Bukan hanya masa praktikal, bukan masa rancangan orientasi sekolah dan sebagainya. Tetapi daripada awal lagi, daripada tahun pertama lagi, mereka sudah dapat bertindak untuk belajar dari awal lagi dan bawa ilmu yang mereka perolehi daripada bilik darjah untuk dibincangkan bersama dengan pensyarah juga. Amalan-amalan dan memahami dengan lebih terperinci, lebih mendalam kenapa sesuatu fenomena itu berlaku, kenapa cara pengajaran atau pendekatan digunakan. Maka peluang ini memperkayakan mereka lagi, menyediakan mereka lagi untuk menjadi guru daripada semasa tamat pengajian dah biasa dengan keadaan bilik darjah dan melihat sendiri guru-guru pakar yang berpengalaman tinggi dan mempunyai kompetensi, PDP, style mengajar dan sebagainya. Yang pentingnya kaedah atau pendekatan dalam PDP dan juga memahami dengan lebih dekat sosio-emosi murid dan boleh runding, boleh bincang semula dengan mentor, dengan kaunselor bila melihat sosio-emosi murid dan bagaimana mereka patut bertindak. So model ini di antara peranan pensyarah, guru pelatih dan guru terlatih yang ada di dua buah sekolah rendah, sebuah sekolah menengah dan sebuah sekolah high school, iaitu untuk mereka yang akan masuk ke universiti, merupakan satu model yang menyediakan guru-guru mereka dengan awal lagi untuk bertindak sebagai seorang guru semasa mereka tamat pengajian. So, tuan-tuan dan puan-puan, ada banyak model sebenarnya untuk latihan perguruan. Setiap model itu ada kelebihan dia dan kekurangannya, sudah pasti. Tapi saya jangka kalau kita nak lihat analogi dia, kita lihat hospital university dan pusat perubatan atau sekolah perubatan, medical school. Doktor pelatih dari awal lagi akan pergi ke ward, pensyarah dia, profesor dia, masih lagi bertindak sebagai doktor, ada klinik dia, masih lagi melihat pesakit, dan pada masa yang sama, beliau juga ke ward untuk melihat pesakit di ward dan sebagainya. Dalam masa yang sama, beliau juga menyampaikan ilmu tentang perubatan dalam kuliah-kuliah. Pelajar bersama dengan pensyarah mereka cuba akan belajar tentang penyakit dan sebagainya dengan keadaan sebenar. Mungkin kita boleh katakan bahawa kalau ada sekolah dalam universiti, maka itu keadaan sebenar untuk pensyarah, guru pelatih dan guru terlatih bekerjasama untuk memastikan guru pelatih mendapat yang terbaik daripada pendekatan tersebut. So, tuan-tuan dan puan-puan, itu saja daripada saya. Kita ke slide seterusnya. Seperti biasa, saya selalu sebut, buku adalah beban latihan untuk minda. Books are the training weights of the mind. Kalau kita nak menguatkan otot, kita pergi ke gym. Kalau kita nak perhebatkan minda kita, pemikiran kita, maka kita baca. Baca itu boleh datang daripada pelbagai sumber, tidak semestinya buku saja, tapi daripada makalah, daripada jurnal, daripada internet dan sebagainya. Dan akhir sekali, if a child can't learn the way we teach, maybe we should teach the way they learn. Itu saja daripada saya untuk kali ini. Terima kasih. Kita jumpa semula pada minggu depan.
Baik, kita ucapkan jutaan terima kasih kepada Datuk Dr. Mahinder Singh atas perkongsiannya pada hari ini yang saya kira amat menarik kerana tajuknya ialah konsep sekolah dalam universiti. Ada perbezaan antara pembelajaran ataupun cara kita dalam pendidikan di negara kita dengan di Finland. Dan hari ini kebetulan memang wakil daripada Universiti Oulu Finland berada di Malaysia dan sedang mengadakan perbincangan dengan di peringkat Kementerian Pendidikan dan juga bersama-sama dengan Datuk Dr. Mahinder, di mana kita sedang merancang untuk membawa guru-guru kita ke Finland untuk belajar bagaimana cara mereka mengendalikan pendidikan yang kita anggap sangat baik, yang boleh kita jadikan contoh untuk negara kita, insya-Allah. Sesi kursus itu akan berlaku tak lama lagi dan kita akan cuba dapatkan maklumat-maklumat terkini daripada Datuk Dr. Mahinder Singh. Dan jadi apa yang dikongsikan tadi pun saya rasa satu yang baik antara guru terlatih, guru pelatih dan juga pensyarah yang ada di satu-satu konsep sekolahnya ialah berada di universiti itu sendiri. Baik tuan-tuan dan puan-puan, cikgu-cikgu yang saya hormati sekalian, kita akan teruskan majlis kita, sesi kita pada petang ini bersama-sama dengan cikgu yang akan berkongsi dengan tajuk yang akan dinyatakan nanti. Tetapi saya perkenalkan dulu moderator kita pada hari ini ialah Cikgu Emily Shafira Zamrud. Saya persilakan Cikgu Emily untuk meneruskan sesi kita pada hari ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Dr. Zalina Muhammad Tahir selaku Koordinator Connecting Dots Learning Malaysia, dan juga jutaan terima kasih kepada yang berbahagia Datuk Dr. Mahinder walaupun tidak dapat bersama-sama tetapi masih lagi dapat berkongsi video untuk snippetnya yang sangat menarik dan bermanfaat buat kita semua pada petang ini. Konsep sekolah dalam IPT, naungan daripada universiti di mana guru di sekolah iaitu guru yang terlatih sentiasa dapat berkomunikasi dengan guru-guru muda iaitu guru-guru pelatih untuk memberi mereka pendedahan awal. Okey, jadi sekarang tibalah masanya untuk kita mendengar apakah perkongsian menarik dari pembentang kita pada minggu ini. Saya tidak akan mengulasnya lagi biar ia terus menjadi surprise elemen buat masa ini. Boleh kita mohon slide dikongsikan di atas paparan? Okey, terima kasih Cikgu Nadira. Baiklah, tajuk yang akan diperbincangkan pada hari ini merupakan siri yang ke-55 CDL Hands-on Online Session dan tajuknya adalah berbunyi, boleh dikongsikan tajuknya Cikgu? Tajuknya Pengintegrasian Proses Reka Bentuk Kejuruteraan Engineering Design Process dengan pembelajaran berasaskan projek bagi penguasaan kemahiran komunikasi dalam pembelajaran. Okey, saya nampak di sini mungkin tajuknya berkaitan rapat dengan elemen STEM ya. Jadi sebelum saya memperkenalkan pembentang kita pada petang ini, izinkan saya untuk perjelaskan di sini objektif program CDL Hands-on Online Session. Objektif yang pertama adalah untuk berkongsi ilmu dan kemahiran. Yang kedua, membangunkan kompetensi guru, dan yang ketiga, meningkatkan keupayaan dalam kalangan guru, dan yang keempat, membina jalinan dan jaringan yang berterusan. Untuk menyertai program pada setiap hari Jumaat ini, peserta perlu mendaftar sebagai pelanggan atau sebagai ahli Connecting Dots Learning Malaysia. Pendaftaran adalah percuma dan peserta akan mendapat jemputan melalui email yang disertakan semasa mendaftar, iaitu link ya. Dan sesi perkongsian berlangsung pada setiap hari Jumaat selama 1.5 jam bermula daripada jam 3 petang sehingga 4.30 petang. Dan juga sijil disediakan menerusi pautan yang akan diberikan pada akhir sesi. Dan perkongsian ini adalah berbentuk hands-on pada setiap minggu. Dan kita seterusnya saya akan memperkenalkan pembentang kita pada minggu ini ya. Okey, nama penuhnya ialah Nadira, Cikgu Nadira binti Ismail, cantik namanya itu ya, semanis orangnya, merupakan seorang guru sains dan juga biologi
Dan orangnya nampak muda tetapi mempunyai pengalaman yang luas melalui 18 tahun pengalaman mengajar. Dan juga beliau mendapat pendidikan diploma pendidikan biologi serta ijazah sarjana muda sains biokimia. Beliau juga mula bertugas sebagai guru pada tahun 2005 di SMK Sabak Bernam, kemudian ke Sekolah Menengah Sains Tapah dan kini beliau mengajar di SMK Toh Muda Abdul Aziz. Betul ya Cikgu Nadira? Dan juga berikut dikongsikan beberapa pencapaian beliau. Cikgu Nadira merupakan duta guru STEM Yayasan Petronas. Beliau juga merupakan guru personaliti didik TV KPM untuk subjek biologi, hebat orangnya ya. Dan juga merupakan panel penggubal modul terbitan BPK. Dan beliau juga seorang ketua panitia di sekolahnya untuk mata pelajaran biologi. Dan seorang penulis buku yang sangat aktif. Hebat ya Cikgu Nadira kita ni. Dan sekarang ni saya pasti semuanya tentu tidak sabar lagi. Dan saya dengan segala hormatnya menjemput Cikgu Nadira binti Ismail untuk memulakan perkongsiannya pada petang ini. Dipersilakan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada moderator kita Cikgu Emily dan juga yang saya sangat hormati iaitu Dr. Zalina kerana memberikan peluang pada saya pada hari ini untuk berkongsi. Saya lebih menekankan kepada berkongsilah kerana apa yang saya nak sampaikan pada hari ini adalah sesuatu yang saya telah pun laksanakan di sekolah. Okay, meskipun tajuknya agak rumit, okay, cikgu-cikgu boleh kalau saya ulang semula ataupun saya tunjuk semula, tajuknya adalah pengintegrasian proses reka bentuk kejuruteraan ataupun dalam bahasa Inggerisnya engineering design process dengan pembelajaran berasaskan projek bagi penguasaan kemahiran komunikasi dalam pembelajaran. Okay, sebenarnya kalau seperti yang Cikgu Emily sampaikan tadi, saya mengajar subjek sains dan biologi. Macam tak kena pula dengan proses reka bentuk kejuruteraan. Dah kenapa cikgu ni nak masukkan ataupun integrasikan EDP ni di dalam pengajaran saya, kan? Okey. Jadi di sinilah sebenarnya saya mengambil platform ini untuk berkongsi apa yang saya telah laksanakan, apa yang saya telah belajar dalam program Duta Guru dalam PDP saya dan juga dalam kita kata aktiviti co-curriculum di peringkat sekolah. Dan saya akan share, saya akan sampaikan apa yang saya nak sampaikan hari ini kepada dua bahagian lah. Pertama, tentang proses reka bentuk kejuruteraan dan yang kedua, saya akan sampaikan, saya akan share ataupun kongsikan apa yang telah saya laksanakan di sekolah. Okay, dan saya minta maaf awal-awal, okay, sekiranya apa yang saya sampaikan ni adalah mungkin ada kekurangan, ada banyak kekurangannya sebab ini adalah kemunculan sulung saya untuk CDL, okay, dan agak kita kata takut jugalah kerana ramai audience yang hebat-hebat di dalam platform CDL ni. Okey, jadi saya teruskan kepada apa dia objektif perkongsian saya pada hari ini adalah untuk siri 55 ni. Nombor ni cantik lah bagi saya, nombor 55. Pertama ada 3 je, cikgu jangan risau, ada 3 je petang ni. Memahami apa yang dimaksudkan sebagai proses reka bentuk kejuruteraan dan design thinking. Okey, tadi dalam tajuk tak ada pun design thinking, tiba-tiba dah ada pula design thinking. Sebenarnya ada sesuatu lah yang saya nak sampaikan yang berkaitan juga dengan EDP. Okey, yang kedua, menyusun dan mengenapasi fasa-fasa yang ada dalam kerangka EDP, maaf. Okay. Kerangka EDP ni sebenarnya dia dipelopori oleh TFM yang mana saya belajar di dalam program Duta Guru Yayasan Petronas. Jadi saya hanya implementasi sahaja di dalam PDP saya. Okay. Yang kedua, yang ketiga adalah mengetahui cara pelaksanaan kerangka EDP ni untuk diintegrasikan dalam PDP saya. Macam mana saya integrasikannya? Okay, jadi itulah yang saya nak kongsikan dengan audiens pada petang ini. Terima kasih banyak-banyak. Saya nak sampaikan terima kasih banyak-banyak kerana
walaupun bercuti, cikgu-cikgu semua bercuti, tapi masih lagi ada kesempatan untuk join sesi kali ini. Terima kasih banyak-banyak. Dan saya juga ingin minta kebenaran untuk menggunakan kedua-dua bahasa lah, bahasa Inggeris dan juga bahasa Malaysia, kerana ada istilah yang pada saya tidak sesuai untuk dimelayukan. Jadi saya terpaksa juga menggunakan dalam bahasa Inggeris. Okey, saya teruskan kepada ini saja untuk energizer lah, untuk tahu apakah perasaan cikgu-cikgu sebelum saya nak sampaikan apa yang saya nak kongsikan hari ini. Jadi saya nak tahu apa perasaan cikgu, emosi cikgu berdasarkan kepada emoticon yang ada ni. Suka ke, malu ke ni, wow ke, excited ke, ataupun marah ke. Pio ni mungkin nak termuntah kot gambar dia ni. So cikgu boleh nyatakan dalam chat lah, ruangan chat. Boleh cikgu? Okay. Saya tak nampak ruangan chat. Alright. Okay. So, Cikgu Emily. Cikgu lain macam mana, apa perasaan cikgu, emosi cikgu sekarang ni? Okay, cikgu nak simpan dalam hati pun boleh, tak ada masalah. Okay, cuma kita nak, mungkin ada di kalangan cikgu ni sekarang ni mungkin bukan dekat depan laptop, mungkin dekat depan laut ke kan. Tapi nak join juga sesi CDL ni, saya memang appreciate sangat. Terima kasih banyak-banyak. Okay, so harapnya tidak adalah emoticon yang negatif daripada cikgu ya. Okay, so bersedialah dengan saya cuba untuk buat dia secara ringkas. Maksud saya dia tidak nampak terlalu complicated, nampak macam komprehensif tajuk ni. Tidaklah sebenarnya tak komprehensif pun, sebab saya berjaya apply dalam untuk murid-murid sekolah saya yang mana tidak pun terima kasih Cikgu Suhairiza. Laugh ya. Okay. Okay, so macam ni ya? Lupa dah tadi. Okay, so saya dah applykan pada murid-murid saya. Jadi sebelum tu saya nak bagi, mula-mula cikgu rasa macam berat. Tak adalah, bagi tahu dia punya konsep dulu. Okay cikgu, saya teruskan ya. Alright, kita pergi kepada objektif yang pertama adalah apa dia proses reka bentuk kejuruteraan tu. Cikgu jangan risau, saya tak pergi terlalu dalam. Saya hanya bagi definisi dia sahaja. Dia adalah satu macam prosedur sistematik yang jurutera gunakan untuk diselesaikan masalah. Jadi dia guna langkah-langkah ni untuk selesaikan masalah tu. Okay, kalau kita nak sesuaikan kepada fasa dia, okay, kalau ikutkan fasa ni, sebenarnya dia banyak. Dia tak semestinya ada 5 ke 7 ke, ada tu sampai berbelas dah dia punya langkah ataupun fasa engineering design process ni. Tapi ni saya tunjuk ni yang paling kita kata paling common lah digunakan. Okay, pertama ask, define problem tu apa, imagine, plan, create, test, improve and share. So kalau kita tengok kat sini ada 7 langkah. Kita nampak ni biasa macam pernah guna je ni kan, tapi kita tak perasan kita guna langkah ni, okay, untuk kita berikan pada student, pada murid-murid kita supaya dia boleh mencipta sesuatu produk ke ataupun selesaikan masalah. Okay, so itu sebenarnya langkah dalam engineering design process. Okay, so pergi kepada 2, dah habis dah. Kan saya kata sikit je saya nak terangkan tentang engineering design process ni. Okay, yang kedua design thinking. Design thinking ni saya mula berkenalan dengan design thinking ni semasa saya dalam pengajian master saya di UPSI. Saya punya co-supervisor Dr. Bala Muralitara, dia memang suggest saya untuk mendalami design thinking ni. Dan saya suka design thinking ni sebab apa? Dia ni melibatkan proses di mana seseorang individu tu dia menganalisis dan melakukan proses kreatif dan dia boleh engage tau. Dia boleh engage sehingga dia boleh mengeksperimen, membina dan membuat model prototype, mengumpul maklum balas dan mereka bentuk. Jadi itu yang saya suka tentang design thinking, dan yang paling penting adalah dia ni melibatkan human, kita kata dia ada human touch, iaitu yang ni ada 5 fasa design thinking. 5 fasa. Saya lebih suka 5 je fasa sebab dia ada banyak sebenarnya, banyak model. Jadi ada saya suka 5 step ini sahaja.
Yang paling saya suka adalah empathize. Kan? Kalau kita tengok tadi dekat EDP tadi, dia tak ada langsung macam menekankan tentang empathy, tentang meletakkan diri kita dalam keadaan orang yang kita nak hasilkan produk tu. Orang yang kita nak selesaikan masalah tu. Kadang-kadang masalah tu bukan masalah kita. Jadi kita kita terus hasilkan produk je. Kita tak tahu pun kita punya orang yang bermasalah tu apa yang dia nak sebenarnya. Dia nak selesaikan masalah apa. Jadi dekat sinilah yang saya rasa sangat penting adalah empathy ni. Empathize. Apa kepentingan penyelesaian itu ataupun produk tu kepada pengguna kita. Okay, lepas tu barulah define. Basically ni sama macam tadi. Ideate. Ideate tu menghasilkan banyak idea. Okay. Dan idea yang macam di luar jangka pun terima juga untuk design thinking. Okay, then baru kita select. Okay, select. Kita pilih. Okay, dan kita akan bina prototype tu. Kalau design thinking ni hanya rough draft pun it's enough. Okay, cukup. Rough draft sahaja. Okay, lepas tu barulah test idea. Adakah dia menyelesaikan masalah tadi? Okay, ataupun adakah dia perlu diperbaiki lagi? So ini adalah design thinking process. Jadi sebenarnya kalau cikgu perasan tadi, okay, saya laju sangat. Okay, kalau cikgu perasan tadi ataupun mungkin ada lecturer sekali di sini, okay, dia langkah-langkah tu hampir sama. Hampir sama dalam EDP dan juga design thinking. Beza dia dekat empathize ni. Okay. So kalau kita nak applykan kepada murid kita, ini ada contoh. Kalau design thinking lah. Okay, ini pada fasa empathy. Okay, empathy kita kena learn about our audience ni. Okay, contoh dia bagi kat sini nak masalahnya adalah headphone ni terlalu besar dan dia ada wire yang berselirat. Wire dia halus betul berselirat, susah. Okay, so that is the problem, masalah dia. Jadi kita kena ada dalam keadaan user tu. Walaupun kita tak guna headphone, saya pun tak guna headphone dah ni. Okay. Jadi tapi kita kena letak pada keadaan individu yang bermasalah tu. Kena observe, kena tanya, kan? Okay. Lepas tu barulah kita define what is the problem, apa yang diperlukan. Jadi dia perlukan small earphone tapi tak ada wire, with no wire. So kita dah define dah masalah tu. Then ideate. Okay, so kalau nak small earphone with no wire, macam mana kita nak hasilkan earphone tu without wire? Okay, so antara dah banyak creative solution dia beri. Okay, yang dia boleh terima wireless earphone that using Bluetooth. Okay, lepas tu barulah dia akan prototype macam mana rupa bentuk wireless earphone tu. Mungkin dia hanya bentuk yang kecil saja, yang bulat, yang boleh disumbat dekat dalam telinga sahaja, macam tu, compact. Okay, and finally barulah test. Adakah dia ada masalah yang tertentu dan sebagainya. So ini adalah design thinking. Okay cikgu. Okay, saya dah membebel banyak sangat ni tadi kan. So itu sebenarnya adalah untuk mencapai objektif pertama. So objektif yang pertama adalah apa yang dimaksudkan sebagai proses reka bentuk kejuruteraan dan juga design thinking. Okay, saya harap cikgu-cikgu dah dapat rough idea. Okay, ni EDP ni macam mana, design thinking ni macam mana. Ataupun cikgu boleh ada yang nak bersuara ke, ataupun cikgu nak tulis dalam chat ke apa yang cikgu faham tentang EDP ataupun design thinking. Okay, saya boleh bagi masa dalam 10 saat kot untuk tuliskan apa yang cikgu faham tadi. Ataupun mungkin saya laju sangat. Okay cikgu. Okay cikgu. Boleh faham? Boleh dah capai dah objektif yang pertama? Saya harap dah capai lah ya. Okey. Baiklah, kita teruskan kepada apa yang nak sampaikan hari ini adalah meja yang paling penting adalah integrasi proses reka bentuk kejuruteraan dan design thinking. Yang inilah yang saya sebenarnya gunakan dalam saya punya PDP dan juga aktiviti co-curriculum saya. Yang mana sebenarnya ini saya bukan saya buat sendiri, seperti mana yang saya maklumkan tadi adalah saya menggunakan apa yang kami pelajari dalam program Duta Guru. Okay, dan daripada inilah, ini adalah cadangan fasa EDP untuk murid.
daripada penyelidik pendidikan sains, Science Education Institute for the Gifted in South Korea. So basically dia ambil daripada 5 kajian ini dan mereka menghasilkan kerangka ini. Mereka menghasilkan kerangka ini. Kalau cikgu tengok di sini, dia ada fasa tanya, sebelum tu ada apa dia masalah ataupun isu ataupun projek yang nak dihasilkan. Dan dia akan bermula daripada fasa tanya. Kena tanya dulu, kalau tak nanti kita akan jadi sesat dan menyesatkan. So kena ada fasa tanya, percambahan fikiran yang kedua, yang ketiga fasa buat, dan yang keempat fasa uji, kelima penambahbaikan, dan akhir sekali komunikasi. Cikgu ada berapa? Ada 6. Ada 6 fasa: tanya, percambahan fikiran, buat, uji, penambahbaikan. Penambahbaikan ni dia goes around tau, dia sentiasa berada di antara prototype, uji, perbaiki. Semua ni dia antara 3 ni lah. Dan seterusnya kita akan membentangkan ataupun murid akan membentangkan penyelesaian yang berpunca daripada masalah tadi. Kalau cikgu tengok kat sini, dia ada warna pink ni. Satu ni empathize and define. Lepas tu ada ideate, prototype, test. Kalau cikgu perasan, ini adalah daripada fasa yang ada dalam design thinking tadi. Kalau cikgu perasan lah, saya selitkan di sini. Sebab saya suka design thinking dan saya suka juga EDP. Jadi saya masukkan dekat sini. Apa yang berlaku dalam fasa tanya melibatkan kajian latar belakang, rasa empati pada kumpulan sasaran dan murid perlu kenal pasti masalah. Dia ada cara-cara dia lah. Kemudian bila dah kenal pasti masalah, barulah mereka akan secara berkumpulan mereka akan berlaku fasa percambahan fikiran, iaitu brainstorming. Bermakna dekat sini mereka akan meneroka cadangan penyelesaian dan pilih yang terbaik. Dia tak boleh pilih 2 ke, dia kena 1 je. 1 je masalah, 1 penyelesaian. Kemudian barulah dia akan bina projek tersebut, buat reka bentuk, dapatkan maklum balas, dan barulah dia akan uji produk ataupun reka cipta tersebut dengan cara-cara yang tertentu, dan dia akan tambah baik. Tambah baik, dan akhirnya barulah dia akan, sekiranya ada penambahbaikan lagi, dia akan buat balik semula. Bukan buat balik semula, maksudnya baiki mana yang perlu dan kemudian uji, dan sekiranya dah okey, dah kita kata sempurna, barulah dia akan membentangkan secara efektif. Cikgu? Ada yang dah tertidur ke? Semua boleh faham? Boleh saya dapatkan, sekiranya faham, boleh tak angkat tangan? Angkat tangan gunakan yang ada dekat dalam tu. Terima kasih Cikgu Suhairiza ni memang sangat-sangat aktif. Terima kasih Cikgu Zahar Hassan. So alhamdulillah. Ada apa-apa cikgu nak tanya? Seboleh-bolehnya saya nak dia biar two way supaya saya tak jadi macam shot sendiri dan menghadap skrin sahaja. Saya tak. Ada 40 lebih dah audience ni. Saya tahu ada di kalangan audience mesti dah tahu dah tentang EDP ni. Jadi kalaulah ada yang nak share ke, bolehlah. Saya sangat mengalu-alukan. Saya tak ada masalah. Saya kalau boleh tak nak cakap seorang-seorang. Alright. Cikgu. Sebab saya nak terangkan setiap fasa tu macam mana cara nak lakukan dia. Mungkin masa ni cikgu rasa alamak dah kompleks lah ni. Dia tak kompleks. Dia hanya saya nak terangkan dalam setiap fasa ni apa dia konstruk yang kita perlu tahu. Dia ada konstruk dia ataupun dia ada elemen dia. Jadi yang pertama dalam fasa tanya tadi. Ingat fasa tanya, mula-mula tanya. Murid ni dia perlu memahami keperluan ataupun masalah komuniti ni dengan lebih baik. Jadi cara dia kita boleh bagi KWL chart ke ataupun kita boleh suruh murid ni buat temu bual, pemerhatian ataupun pemetaan empati. Ni antara tool yang kita boleh gunakan.
Kita boleh bagi pada murid untuk gunakan supaya dia boleh ada ciri-ciri seorang researcher. Dia bukannya dia nak secara kita kata pakai buat je. Kadang-kadang bila kita bagi student ni, dia akan terus buat produk, dia tak tahu pun apa punca dia, apa masalah dia. Terus siapkan produk, lepas tu bila dah siap produk baru dia pergi ke bawah. Lastly baru cari punca kepada masalah. Yang tu memang kerap berlaku dan saya pun berpengalaman. Okay, sebegitu. Jadi sekarang ni kita nak murid kita bekerja ataupun melakukan proses secara sistematik. Bila sistematik dia kena ada prosedur dia. Macam maths pun dia ada langkah dia. Langkah dia baru dapat jawapan. Samalah macam saya buat analogi saya je lah. Okey, jadi itu konstruk yang pertama. Konstruk yang kedua, murid boleh menjalankan kajian latar belakang. Ini pun dia boleh buat soal selidik ke ataupun dia boleh dapatkan statistik daripada majlis perbandaran tempatan ke. So itu kita kata masa dulu pun kita ada buatlah kajian, macam saya lah, kajian tempatan sejarah, geografi dulu kan. Sekarang ni dah tak ada. So ini dulu kita buat masa zaman-zaman saya dululah. Okay. Dan yang ketiga, murid boleh menyatakan dengan jelas kenyataan masalah dan tujuan projek. Finally, okay, baru dia tahu apa masalah dia. Dan daripada masalah tu baru dia ada tujuan dia untuk dia menyelesaikan keperluan ataupun nak membantu kepada user tadi. Okay, so ini boleh gunakan teknik penyoalan dan menghasilkan pernyataan masalah. Finally baru ada pernyataan masalah. Okay, cikgu. Okay, yang kedua ini saya tunjukkan tool yang boleh guna. Saya tak nak elaborate panjang-panjang yang ni, nanti cikgu boleh cari dalam internet. Okay, ni root cause analysis. Saya paling suka guna fishbone diagram. Ni sebab dia ada banyak cause. Kadang-kadang masalah tu satu gebuk macam ni, tapi kan dia punya punca dia banyak. Jadi kita nak pilih punca yang mana satu. Itu yang sebabnya kita perlu ada root cause analysis ni. Okay, seterusnya kita pergi kepada fasa percambahan fikiran. Okay, pada pendapat saya, daripada 6 fasa tadi, fasa yang paling crucial kita nak macam extract pemikiran daripada kita punya student tu adalah 2 fasa ni. Fasa tanya dengan fasa percambahan fikiran. Sebab bila dah settle 2 fasa ni, baru boleh laju sikit dekat fasa yang 4 lagi tu. InsyaAllah boleh lajulah. Okay. So dalam fasa percambahan fikiran ni, murid ni akan menjana dan juga meneroka idea-idea penyelesaian. Idea-idea penyelesaian, maksudnya ada banyak idea. Okay, jadi dia akan pertimbangkan kaedah penyelesaian daripada banyak tadi, dia kena pilih satu ataupun dia narrowkan sikit, lepas tu dia bincang-bincang. Okay, yang mana ikut dia adakah dia menjawab ataupun boleh menyelesaikan masalah ni, ikut keperluan, dan kalau ada kekangan kita boleh tolak yang tu. Okay, dan akhirnya barulah dia akan pilih penyelesaian yang terbaik. Bila dah ada penyelesaian terbaik, baru kita boleh pergi ke fasa buat. Jadi kat sini yang kadang-kadang agak lama, dan kita sebagai guru kita kena sekali join, kita kena sentiasa pantau di situ supaya dia tak macam sesat dan menyesatkan macam tu. Okay? Kita nak murid ni berada masih lagi dalam skop yang kita nak. Okay, so ini toolkit untuk brainstorm. Okay, yang kalau yang lain ni macam jarang dengar kan. Okay, tapi the 6 thinking hats ni kita dah biasa dengar. Banyak lagi sebenarnya yang kita boleh gunakan untuk percambahan idea ataupun brainstorm. Okay, cikgu. Okay, dan ini impact effort matrix supaya kita boleh pilih yang the best one. Penyelesaian yang the best one, yang kurang kekangan ataupun tak ada kekangan, yang betul-betul memenuhi keperluan. So itulah yang kita nak. Okay, ini saya hanya ceritakan, saya tak bagi contoh lagi ya cikgu. Contoh nanti, jangan risau. Okay, fasa buat. Okay, fasa buat murid akan menghasilkan sebuah plan untuk memantau perkembangan pembuatan projek mereka. Okay, ini kalau saya bagi logbook pada murid. Ataupun kalau murid yang, sebab murid saya kan, saya tahu dia macam mana. Jadi kalau mungkin murid yang lain, dia dah murid sekolah cikgu ke, dia dah lebih proaktif, dia memang dah siap, dah ada dah logbook dia sendiri ke kan. So depends. Kalau murid saya memang bagi, dan alhamdulillah mereka memang guna buku log tu. Dan kita boleh pantau.
Okay, dan mereka boleh, kemudian mereka akan sketch projek mereka, bina, dan reka bentuk boleh guna Sketches ataupun AutoCAD dan rancang apa dia ujian untuk menilai. Dia boleh rancang lah, okay, contoh macam dia nak bina produk, contohlah anak murid saya bina polybag daripada daun nanas. Okay, jadi apa dia ujian yang dia nak, yang sesuai untuk keberkesanan produk tu. Janganlah dia reka, okay, ini polybag ni boleh tahan ataupun kalis api, tak kena mengena. Okay, so kena biar ujian tu kena mengena dengan keperluan polybag tersebut. Polybag tanaman lah. Okay, itu sebagai contoh. Okay, fasa uji. Cik Nadira, Ya saya. ni tadi ni saya pun baru perasan ya. Dia kata kalau dapat beri contoh yang ada kesinambungan dari step tanya hingga bentang. Oh, ada lepas ni. Ada lepas ni. InsyaAllah ada lepas ni. Cikgu Zahasan ada. Saya terangkan dulu konsep dia and then baru saya akan tunjukkan contoh, dan cikgu pun kena join saya sekali untuk adalah hands on sikit. Okay, so nanti saya akan share yang saya buat dengan student saya. Last sekali, maksudnya slot yang bukanlah slot, bahagian yang kedua tu baru saya tunjukkan keberkesanannya ke atas murid saya. Okey, terima kasih cikgu, terima kasih cikgu Emily, terima kasih cikgu Zahasan. Alright, dalam fasa uji, murid dia kumpulkan data. Dia perlu kumpulkan data tu, kiranya kita ajar ni adalah kemahiran saintifik lah. Itu adalah kemahiran-kemahiran yang perlu ada dalam murid tu secara tak langsung. Dia memang ikut step dalam scientific investigation. Ya cikgu? Betul. Okay, so murid boleh mengumpulkan data ujian dan mendapatkan maklum balas tu daripada orang lain juga. Okay, bukan sahaja daripada ahli kumpulan, daripada guru ataupun daripada kumpulan sasaran tu sendiri. Okay, dan daripada itu mereka bolehlah menentukan sama ada produk ataupun reka cipta mereka itu memerlukan penambahbaikan ataupun tidak. Biasanya mesti perlu penambahbaikan. Tak mungkinlah tak ada penambahbaikan ya. Okey, dan fasa yang seterusnya adalah fasa perbaiki. Okey, sorry. Ini tool yang boleh digunakan, Rosebud Thorn ni. Right. Fasa perbaiki ni, ini fasa yang kelima. Okey, fasa perbaiki, murid boleh menerima dan menganalisis maklum balas. Okey, selepas mendapat maklum balas tu mungkin dalam bentuk template maklum balas ataupun soal selidik ataupun mungkin daripada segi interview. Jadi dia terima, dia analisis, okey, dia akan ubah sesuai projek tersebut. Okey. Dan yang terakhir, okey, dalam fasa ni murid akan menyampaikan idea mereka bersama dengan data sokongan. Maksudnya bukannya dia cerita atas angin je. Macam ni. Produk dia ni bagus. Dia bukannya nak jual barang yang macam tu. Dia mesti ada data sokongan, mesti ada data saintifik yang ada dalam fasa uji tadi. Dan disokong dengan disiplin konsep sains dan merentas kurikulum yang penting. Dan mereka boleh, maksudnya bila dia nak sampaikan tu, dia touch the audience punya perasaan tau. Okay, meletakkan kepada, maksudnya dia bukannya cerita dari konteks dia tu adalah murid. Dia mungkin menceritakan kenapa dia create produk itu dari sudut seorang petani ke contohnya. Jadi bila dia cerita tu sampai ke hati orang yang dia cerita tu. So murid ni boleh menghubungkan empati terhadap masyarakat. Okay, so ini adalah secara persembahan media lah. Okay, mungkin PowerPoint ataupun mungkin mereka menyertai pertandingan dan sebagainya. Okay, so iaitu dah habis dah sebenarnya slot saya menerangkan. Okay, menerangkan tentang EDP tu, kerangka EDP tu. Okay, jadi untuk memastikan cikgu-cikgu ni masih lagi bersama-sama dengan saya, ini kita dah 35 minit yang pertama. Saya memang mata saya duk tengok jam, saya risau saya akan terbabas. Okay, sila angkat tangan, berapa ramai orang yang teruja bila saya dah terangkan ni. Saya tak bagi contoh lagi cikgu tahu. Okay, saya hanya bagi tahu secara ringkas sahaja sebab masa kami belajar dalam program Duta Guru ni, ini mengambil masa bukannya sehari dua ya cikgu. Dekat 2-3 bulan juga saya nak faham.
Okay. Jadi ini saya terangkan ni tak sampai pun 35 minit. Jadi saya nak tanyalah cikgu. Okay. Mungkin boleh angkat tangan. Berapa ramai yang teruja nak guna kerangka EDP ni dalam PDP? Okay. Ataupun boleh tulis dekat ruang chat. Kena cari kesesuaian untuk murid prasekolah. Pendapat saya kalau murid prasekolah lagilah excited. Lagi excited. Sebab kalau remaja-remaja sekarang ni dia rasa macam ni kurang excited sikit. Jadi kita kena provoke murid-murid ni. Kalau prasekolah saya rasa mungkin dia akan lebih laju lah. Kalau prasekolah tu dia boleh reka cipta sendiri ke macam mana? Dia orang reka cipta sendiri dengan guidance guru ataupun guru yang mereka cipta dan persembahkan pada murid? Ini soalan ni untuk saya ke macam mana? Ya, untuk Cikgu Nadira. Ya. Tapi kalau ada guru-guru lain yang nak share, nak jawab pun boleh juga. Okey, pada pendapat saya kita memang kena boleh dikatakan 80% lah sebab dia murid prasekolah kan. Tapi kalau pengalaman saya lah, berdasarkan yang saya faham, yang saya tengok, kalau kita bagi task dekat murid prasekolah ni, ibu bapa dia yang excited. Bukannya murid-murid tu, ibu bapa dia yang macam bertanding-tanding nak buat. Contoh macam nak buat model projek reka bentuk sistem solar lah. So lebih ibu bapa dia yang lebih excited. So saya rasa kalau murid prasekolah tu lebih cantik sangat kerana ada sekali dengan kolaborasi ibu bapa dan juga murid tu. Okay, kalau guru tu kita tak boleh lepas lah. Biasanya dia akan kena banyak lah bagi. Mungkin kena bagi step tu. Kena bagi step tu lebih. Okay, show satu contoh. Betul. Yang tu memang saya nampak dengan ibu bapa. Sebab ibu bapa yang excited. Dia macam tambahlah kalau macam masuk kat dalam WhatsApp group. Ni dah hantar kan. Lagi macam dia bersaing pula antara ibu bapa bukannya antara murid-murid tu. Okay. Tapi in a way bagus juga lah sebabnya dia walaupun ibu bapa yang buat sometimes tolong murid tu untuk membuat projek ni, tapi dia bagi exposure to the student in the future. Dia orang akan tahu juga, dia akan dapat idea juga bagaimana untuk nak buat their own design to create walaupun a simple one. Kan? Yes. Good exposure lah walaupun murid tu tak buat sendiri kadang-kalanya kan. Ya, betul. Dia macam jadi dia excited lah, dan bila ada involvement ibu bapa tu, murid ni jadi dia tak rasa macam keseorangan tau. Kalau macam bila dah peringkat sekolah menengah ni, jarang sangat ibu bapa nak join sekali. Tapi alhamdulillah bila saya perhatikanlah student-student saya, parents student saya banyak juga yang involve. Ramai juga yang involve lah. Dia bukan saya daripada segi, dia banyaknya daripada segi kewangan ataupun services pun ada lah. Okay, so itu yang betul, tambahan kita sediakan token ataupun hadiah kecil. Yes, betul. Okay. Okay, ada cikgu nak komen apa-apa? Okay, sebenarnya kalau masa saya diperkenalkan, saya nak share apa yang saya rasa dululah. Bila saya diperkenalkan dengan EDP ni, saya rasa, saya pernah buat lah ni. Alah, inilah yang saya buat dulu masa saya bawa, saya bimbing student saya untuk inovasi. Tapi saya sebenarnya, saya atas dalam otak saya je, dalam pemikiran saya je, saya suruh okay budak ni, student ni buat macam ni. Dia tak ada pun prosedural yang sistematik. Dia tak nampak sebenarnya. Okay, so bila ada kita ikut kerangka ni, dia ada systematically-nya dan kita boleh, yang paling baiknya kita boleh bila kita dah uji, kita perbaiki, kita nampak tau stage itu. Okay. So saya harap cikgu-cikgu lepas ni boleh gunakan, cikgu boleh jot down dia punya fasa-fasa tu. Okay, saya nak uji dekat sini lah. Okay, ni dah, mana tadi? Ada 6 fasa, cuba cikgu susunkan. Susunkan, senang je ni. Okay, susunkan mengikut kerangka EDP tadi. Uji, buat, komunikasi, perbaiki, tanya, percambahan fikiran. Boleh cikgu? Dah ada jawapan. Terima kasih Cikgu Tengku Nadia. Okey. Tanya, percambahan fikiran, buat, uji, penambahan, komunikasi. Okey. Tanya, percambahan fikiran, buat, uji, penambahan, komunikasi. Okey, betul tak? Macam dalam kelas pula kan. Okey.
Betul ya. Okay, terima kasih Cikgu Tengku Nadia. Okay, terima kasih Cikgu Zahra Hassan. Okay, nampak tak dia macam logik. Benda ni adalah secara logik sahaja. Okay, terima kasih banyak-banyak. So kalau kita tengok dekat sini, okay, susunan dia, ni untuk objektif yang kedua. Kalau cikgu yang jawab dalam hati tu pun tak apalah, terima kasih juga. Okay, sekiranya betul, Alhamdulillah. Okay, menyusun objektif yang kedua kita adalah menyusun dan mengenal pasti fasa-fasa yang ada dalam kerangka EDP. Okay, saya ulang sekali lagi ya, kerangka EDP tu bukan saya yang buat. Okay, itu adalah yang saya belajar dalam Yayasan Duta Guru. Jadi saya tak boleh claim saya punya. Okay, dia start daripada fasa tanya, percambahan fikiran, buat, uji, perbaiki, komunikasi. Kalau kita tengok kat sini, perbaiki dengan uji ni dia sentiasa berpatah balik. Sehinggalah dia dah betul-betul kita rasa dah sesuai. Okay, dia punya penyelesaian tu. Okay, so itu objektif yang kedua. Alright. Okay, pada pendapat cikgu lah, bagaimana cikgu boleh melaksanakan kerangka EDP ni dalam PDP? Okay, so macam mana cikgu rasa boleh ke? Boleh ke ni? Sebab ni macam nak cipta produk ni. Kan? Tak semestinya produk tu kita kena ada benda maujud macam mark. Macam tu kan? Tak semestinya cikgu. Okay, cikgu jangan risau. Dia boleh jadi dalam bentuk lakaran. Lakaran lepas tu murid boleh present. Sebab kan saya integratekan dengan project based learning. Pembelajaran berasaskan projek. Jadi tidak semestinya kena ada produk yang betul-betul maujud. Macam tu. Okay, ataupun dia mungkin dalam bentuk maya. So itu pun boleh juga. Itu pun kita kata kita boleh guna step yang ada dalam kerangka PDP. Alright, sebelum tu saya tutup kejap ya. Sebelum kita nak go through macam mana saya integratekan dalam PDP ni, okay, kita kena tahu dulu apa dia yang dimaksudkan sebagai Sustainable Development Goal ataupun SDG. Bila dimelayukan dia, nama dia Matlamat Pembangunan Lestari. Okay. Mesti cikgu-cikgu tengok ni, okay, yang ni mesti cikgu sains, mat ni kan. Tak semestinya cikgu, okay, tak semestinya. Kerana ini adalah satu blueprint yang digagaskan oleh negara-negara PBB, kita pun termasuklah untuk kemakmuran dan keamanan manusia dan juga planet. Okay, planet. Okay, so planet tu bumi kita ni lah. Okay, so yang ni terdiri daripada 17 SDG dan dia ada 169 target. Saya tak nak terang banyak sangat, okay. Dan dia melibatkan 3 sektor iaitu 3 target iaitu ekonomi, sosial dan juga alam sekitar. Sebab tu ada lestari dekat sini. Tapi dia merangkumi semua cikgu. Okay. So apa dia aspek yang ditekankan ni? Inilah semua ni 5. Saya tak akan baca semua. Kalau ikutkan saya nak baca tapi saya takut tak sempat. Okay. Dan ini saya tak tukarkan dalam bahasa Melayu sebab saya lari maksud dia. Okay, jadi dia menekan kepada people, planet, prosperity, kemakmuran, peace, keamanan dan partnership. Partnership ni maksudnya kan semua negara-negara yang di bawah PBB ni dia perlu bekerjasama untuk 17 ni, 17 SDG ni sebelum 2030 ni diharap tercapai. Tu 2030 Agenda of Sustainable Development. So ada 17 semua, kalau cikgu tengok bukannya mengenai sustainability sahaja. Dia ada tentang pendidikan, quality education kan. Okay, lepas tu ada juga tentang peace, justice and strong institution. Ini bukannya sains sangat kan. So maksudnya dia merangkumi semua. Jadi kenapa yang saya duk terang yang ni adalah kerana kita untuk menghasilkan satu projek ataupun produk tu kita kena lihat kepada 17 SDG ni. Kita pilih satu daripada situ ataupun lebih cantik lagi kalau cikgu nak gabungkan pun boleh. Boleh je, tak ada masalah. Okay, jadi apa yang saya terapkan dalam PDP saya ambil daripada sini. Yang bersesuaian dalam PDP saya. Okay. So, boleh tak cikgu fikirkan kan daripada 17 SDG tadi, yang mana satu yang sesuai dengan standard kandungan dalam DSKP subjek cikgu? Cikgu rasa ada tak
Saya tunjuk ni ya. Saya rasa ramai cikgu yang dah pernah tengok ni sebab dia dah memang dimasukkan dalam di SKP kita. Okay, dan biologi ada. Okay, so cikgu rasa ada tak? Cikgu rasa ke tak ada? Tak mungkin lah tak ada cikgu. Okay, no poverty ni maksudnya tiada kebuluran ni. Apa? Zero hunger ni, tiada kebuluran. Okay, good health and well-being, quality education. So clean water and sanitation ni mungkin berkaitan dengan air yang kotor ke kan? Okay, so ada tak yang cikgu rasa? Tak apa, cikgu jawab dalam hati pun tak apa, tak ada masalah. Saya tak marah. Okay. Rasa dia banyak berkait rapat dengan banyak mata pelajaran juga. Betul. Bahasa Inggeris kan pun memang ada kan topik-topik ni dalam subjek bahasa Inggeris. Ya. Subjek lain macam geografi pun saya nampak ada. Ya. Sesuaian dengan ni, ya semua. Kebanyakan subjek boleh guna SDG ni untuk apa development of project. Betul. Ya. Okay, sebab itulah memang digariskan ataupun memang kita akan lihat daripada 17 SDG ni, kita pilih salah satu. Okay, dia bukannya kita kata sains dan matematik saja ke tak. Dia memang semua ada. Okay, sebab yang 3 target tadilah ekonomi, alam sekitar dan juga apa tadi saya tak ingat. Okay, so okay, saya anggap cikgu jawab dalam hati ataupun okay boleh teruja nak lihat. Contoh ni, okay, affordable and clean energy. Saya tak ada contoh yang ni, saya bawa contoh lain. Saya bawa pula. Sebab saya kena tunjuk contoh yang betul-betul saya buat kan. Jadi saya tunjuk contoh SDG yang lain nanti ya. Consumption. Terima kasih Cikgu Rajinda. Ni hebat ni. Consumption and production. Okay, boleh buat dalam MS. Oh menarik cikgu. Macam mana tu? Okay. Okay, terima kasih. Contoh aquarium daripada bahan terbuang. Okay, very good. Okay, so saya tak nak buang masa. Tak ada, bukanlah buang masa. Saya nak teruskan kepada, okay. Yang ni adalah cikgu-cikgu boleh try tak? Saya harap cikgu-cikgu boleh try lah. Saya pilih satu SDG. Macam Cikgu Rajinda tadi, ensure the sustainable consumption and production patterns. Okay, cikgu-cikgu boleh, kalau cikgu nak cari nanti SDG ni cikgu type je Sustainable Development Goal dekat Google tu, keluarlah website dia. Okay, so cikgu boleh tekan dekat ikon-ikon dia, apa dia sebenarnya yang ada dalam SDG tu. Okay, contoh macam ni, dia bagi, okay, dia akan menyebabkan crisis climate change, biodiversity loss, pollution. Okay, so ini adalah sekiranya tidak ada berlaku sustainable consumption and production production ni. Okay, so ini yang akan berlaku. Alright, so sekarang ni cikgu, saya nak try pada cikgu, okay, untuk fasa tanya ni. Okay, cikgu boleh cuba type dekat dalam ruang chat ataupun cikgu nak bercakap pun tak ada masalah. Okay, cikgu tengok dekat sini ni ada, ini daripada SDG 12 tadi. Nampak ya? Bila kita nak buat, kita nak berikan permasalahan pada murid, kita sendiri kena tentukan SDG mana dulu. Dan kita kena relate dulu dengan di SKP kita. Kita jangan syok-syok, alah pula tiba-tiba tu di SKP lain. Boleh je. Tapi yang main dia, yang utama dia mesti di SKP daripada subjek kita. Kita boleh je nak integrate dengan RBT ke, boleh, tak ada masalah. Macam bio memang dia boleh je integrate dengan RBT. Okay, so apa masalah dekat sini? Apa masalah ni? Okay, boleh tak ada? Cikgu dah jawab ni. Gender equality. Okay, terima kasih Cikgu Nur. Alright, apa masalah di sini? Apa isu di sini? Ish. Okay, kan? Kenapa bazirkan ni? Kenapa yang dibazirkan ni? Pembaziran makanan. Terima kasih Cikgu Nora. Okay, recycle. Ada yang boleh recycle. Yes, itu dah nak penyelesaian tu. Okay. Masalah dia pembaziran makanan. Kan? Makanan ni, tengok ni makanan ni, ini sayur-sayur ni, ya Allah, kalau kita hantar dekat Afrika ni berebut-rebut. Mereka nak. Betul tak? Okay. So, sekarang ni kita nak kena pasti siapa yang buang sampah ni. Jadi kenapa sampah pula? Siapa yang buang sisa makanan ni? Okay, kenapa dia buang? Jadi
sebagai seorang murid penyelidik tu dia kena pergi cari, dia kena pergi buat observation. Sedap buat tom yum. Memang. Betul-betul cikgu. Ini saya nampak shiitake kat sini ni, memang sedap. Alright. Kemudian, sorry, apa masalah dia? Okay, punca dia. Jadi punca dia kita tanya siapa yang buang tu. Baja kompos. Ni dah pergi penyelesaian dah ni. Ini baru tanya ni cikgu. Ni baru tanya. Okay. So, soal selidik, temu ramah. Okay, kita temu ramah siapa yang buang ni. Kenapa dia buang macam tu. Alright. So, dekat sinilah nanti kita ada macam engagement dengan student tu. Dan student tu pula dia engage dengan masyarakat. Okay. Dia bukan nak selesaikan masalah dunia kan. Tapi kita kata nak selesaikan masalah peringkat komuniti dia sahajalah. Alright, advance. Cikgu-cikgu memang advance. Cikgu-cikgu CDL memang terror-terror lah. Ya Allah. Okay. So boleh guna fishbone diagram ni. Okay. Ni pun saya tak nak lama-lama kan. Saya tak berdapat nak tunjuk contoh saya. Mengaku. Alright. Boleh. Okay. Jadi kita suruh dia mengaku ya Cikgu Rash. Alright. So boleh guna fishbone diagram. Kita ni letak fishbone diagram, punca dia mungkin ada banyak. Tapi dekat sini, okay, kenapa tempoh hayat nak cepat rosak, semua tu, ini dia punya detail-detail dia. Dan kita pilih lah mana yang paling, yang kita rasa punca dia tu kita boleh selesaikan. Okay, contoh macam tadi, Cikgu Rash kata, Rajendra kata kita boleh buat baja kompos. Yes, that is the penyelesaian. Okay, antara penyelesaian dia. That is good. Okay, so tapi kita tak tahu student kita boleh tak dia nak fikir sampai macam tu kan. So itulah yang kita katakan kita kena relatekan dengan DSKP tu, dengan standard pembelajaran, standard kandungan tu kita kena relate supaya macam mereka okay ada idea dan dia tak jadi sesat dan menyesatkan. Dia tak lari sangat daripada DSKP tu. Okay, tapi dia terbuka pemikiran. Okay, so cikgu tadi, okay, cikgu pilih idea ataupun penyelesaian yang terbaik. Mungkin nak buat tom yum ke, adakah itu yang terbaik? Kan, berapa banyak tom yum kita nak buat? Ataupun kita nak buat baja kompos ke? Ataupun mungkin murid ni kalau macam advance sikit, okey cikgu, saya boleh fikirkan idea macam mana nak memanjangkan hayat sayur ni. Mungkinlah kot. Tapi macam mana dia nak, satu masalah juga, macam mana awak nak memanjangkan hayat sayur ni? Nak letak chemical ke? Apa chemical, komposisi chemical yang ada dalam tu? Itu jadi macam satu kekangan. So, biarlah idea tu, idea yang terbaik, yang kekangan dia tu sikit ataupun tak ada kekangan. Okay, cikgu? Alright, capati kan? Terima kasih Cikgu Rash. Okay, so bagi saya yang saya nak tanya, dia punya kalau efek dia memang satu saja tapi punca dia banyak tapi membawa pada satu efek saja ke macam mana? Sebab macam kalau fishbone tu kita tengok kan, kalau kita tengok pada fishbone tu tadi, efek tu ada satu je lah sekali membawa kepada apa kan, pembaziran sisa makanan banyak, just one effect. Tapi daripada punca yang berlainan lah kan? Kerana punca tu perlu lebih lagi lah daripada effects. Yes, dia kadang-kadang depends juga pada Cikgu Emily. Dia guru tu sebenarnya okay dia nak apa. In the end tu nanti kita yang tentukan final produk ataupun projek tu kita nak student ni hasilkan apa. So dekat sini mungkin ada banyak sangat jawapan. Cikgu membazir makanan ataupun mungkin dia bagi tahu banyaklah sampah nanti nak kena buang, macam mana nak lupuskan. Mungkin daripada segi nak melupuskan. Jadi kita tarik balik murid tu ke arah efek yang kita nak. Kena tanya Cikgu Rash lah, boleh tak buat capati guna semua sayur-sayuran tu? Macam jadi extra flavor tu capati Rash, boleh tak Rash? Itu macam inovasi yang sangat hebat tu. Mungkin kena jadikan tepung dulu lah Cikgu Rash. Kan? Sebab nak buat capati daripada sayur. Daripada sayur-sayur tadi. Logik juga di luar kotak fikiran saya tu sebenarnya. Terima kasih Cikgu Emily. Okey, tu siapa menjawab? Bagi zoo boleh beri makanan pada badak. Okey, sampai bila kan yang tu? So itu salah satu mungkin banyak cara sebenarnya. Okey, mungkin dari segi pelupusan tu bagi pada zoo pada zoo untuk bagi badak, ataupun ini saya pula bagi idea ni. Ataupun kita boleh jadikan makanan tu kita jadikan pellet. Pellet jadi dikeringkan. Pellet tu bukan untuk manusia makan ya cikgu. Pellet tu
mungkin pilot makanan untuk haiwan-haiwan ternakan. Tu idea saya lah. Okay, kalau cikgu ada idea yang lain, bercambah-cambahlah fikiran petang ni. Alright, okay, saya teruskan kepada ni fasa buat uji perbaiki dengan komunikasi ni saya serahkan pada cikgu lah. Sebabnya tadi kita dah buat, kita sendiri yang akan pilih apa dia penyelesaian yang kita nak buat, dan kita sendiri pilih apa dia produk yang kita nak buat tu. Jadi dekat yang pada saya fasa yang paling penting adalah fasa tanya dan juga fasa percambahan fikiran tu. Sebab kita yang buat keputusan, adakah keputusan itu wajar ataupun tak, yang paling betul ke tak, barulah kita akan pergi kepada fasa buat dan seterusnya komunikasi. Okay, cikgu? Okay, so saya dah bagi saya dah terangkan lah, ataupun kita dah sama-sama fikirkan apakah ataupun macam mana kita nak integrasikan dalam PDP ataupun dalam aktiviti co-curriculum kerangka EDP ni. Okay, sekarang ni saya dalam masa setengah jam yang terakhir ni, lama jugalah bagi saya ni, perkongsian pengalaman saya di sekolah, bahagian yang kedua lah. Okay, jadi kenapa saya nak memilih untuk buat EDP ni, walaupun sebenarnya mula-mula saya agak reluctant nak buat, sebab saya engineering design proses untuk bio macam tapi bila saya tengok step dia, why not, boleh je masukkan dalam biology, boleh je buat untuk sains ataupun semua subjek pun boleh. Jadi isu saya di sini adalah dua. Pertama, dalam PDP. Cikgu, saya bukan nak vibe tau. Tapi saya nak bagi tahu apa relevannya, kenapa saya nak buat. So dalam PDP, murid kita ni perlu capai TP6. Jadi nak capai TP6, dia perlu mereka cipta dan menghasilkan produk. Dan dia perlu mengikut SKP. Jadi kita memang boleh buat project based learning. Tapi kita kena ada macam satu flow ataupun procedural yang sistematik yang boleh nampak, murid-murid ni boleh nampak dan dia akan boleh capai ataupun cipta produk tu. Dan yang kedua adalah aktiviti co-curriculum. Maksudnya dua cabang saja ni. Murid dia boleh mereka cipta produk ataupun inovasi. Pengalaman saya sendiri, saya rasa cikgu-cikgu pun sama. Kalau kita nak suruh murid nak masuk pertandingan inovasi ke, salah satunya adalah yang paling susah adalah nak minta murid ni cipta produk. Kadang-kadang tu produk tu dah ada, kita cipta masalah daripada produk tu. Kenapa produk ni, contohnya kita nak hasilkan apa produk lah, dah siap produk tu, barulah kita duk cari apa dia punya problem statement. Yang ni memang selalu berlaku, cikgu. Saya sendiri pun selalu buat macam tu. Jadi dengan EDP ni, murid ni dia akan ada idea tau macam mana dia nak mereka cipta, sebab dia mesti berpandukan kepada problem statement tadi, pernyataan masalah yang kita bagi daripada 17 SDG tadi. Kita tunjuk, kita ajar, kita perkenalkan SDG ni kepada mereka. Kita tak payah perkenalkan 17, kita pilih yang bersesuaian je. Sebab 17 tu saya pun tak kuasai lagi 17 tu, tapi kita pilih mana yang kita rasa relevan dengan subjek kita. So itu isu saya lah. So seterusnya saya nak share sebenarnya dua pelaksanaan yang saya lakukan. Satu dalam PDP, yang ini saya namakan sebagai Master Chef Millionaire. Ini student biologi saya tingkatan 4, di mana mereka cipta produk makanan. Produk makanan, biologi kan. Tiba-tiba kena produk makanan, sampai kawan-kawan cikgu-cikgu yang lain tanya, Cikgu Nadira ni ajar SRT ke? Bila saya expose yang student saya ni kena buat resepi, bukan buat resepi je, dia kena cipta makanan tu. Kena ada inovasi dalam mencipta makanan tu. So saya namakan sebagai Master Chef Millionaire kerana mereka kena hasilkan sendiri produk tu dan mereka kena ada kena reka pembungkusan dia yang sesuai dan buat pamphlet serta mempromosikan produk mereka.
sebelum tu mereka kena bagi guru-guru untuk test dulu produk tersebut. Dan mereka akan buat showcase untuk produk mereka ni pada 28 hari bulan Oktober sempena perasmian penutupan Carnival STEM sekolah kami lah. So maksudnya sekarang ni dalam proses lah. Okay, so kenapa saya tekankan untuk murid saya ni adalah saya nak terapkan kemahiran abad ke-21 iaitu communication kepada murid saya. Kenapa murid saya ni ada masalah dalam, bukan masalah, bagi saya sebab saya yang berada dalam situasi ini, murid-murid saya ni dia ada content, knowledge, tapi kadang-kadang dia tak pandai nak menyampaikan. Jadi daripada segi kemahiran komunikasi tu memang tak pandai. Macam kalau nak present pun tak sehebat murid-murid sekolah lain. Macam tu. Okay. So saya nak daripada projek ni, daripada program ni, saya nak murid saya boleh ada kemahiran komunikasi yang dia boleh terangkan daripada pelbagai aras dan supaya boleh ada keboleh pasaran kelak. Okay, so ini objektif saya. Okay, jadi pelaksanaan saya ni, yang ni nampak macam tiba-tiba complicatednya. Tak pun cikgu ya. Okay, ni ada 8 minggu, lebih kurang dalam 2 bulan saya laksanakan. Okay, saya dah rumuskan tadi. Cuma kita kena kaitkan dengan DSKP. Jadi bila nak kaitkan dengan DSKP, ini daripada tajuk fermentasi biologi. Okay, jadi murid memang ada tajuk ni di dalam DSKP. Bermakna bukanlah mereka hanya nak buat produk makanan ni secara macam suka-suka sahaja. Suka-suka tu dia sebagai satu kita kata bonus lah, bonus pada murid ni. Okay, ni saya punya template RPH yang saya sebenarnya integrasikan juga dengan 5E. Yang saya warnakan hijau ni adalah yang relate dengan EDP lah. So dekat sini untuk murid ni saya gunakan SDG 12. Okay, SDG 12. Mulanya saya berikan penerangan tentang EDP dan juga SDG kepada murid saya. Saya mesti beri kerana kalau tak murid ni dia tak ada overview. Apa yang sebenarnya kita nak lakukan, apa yang kita murid ni perlu ikut langkah-langkah dia. Dan alhamdulillah sebenarnya saya tak sangka murid saya ni memang dia ikut step tu. Dia macam menurut je, ikut je. Okay. Okay, so saya terangkan isu berkaitan dengan SDG, pembaziran makanan. Okay, yang ni penerokaan konsep dengan standard pembelajaran ni, murid dia perlu melakukan aktiviti fermentasi yeast ni. Maksudnya dia ada macam inquiry, okay, dan dia ada content knowledge dulu sebab mereka perlu menghasilkan produk daripada fermentasi yeast. Fermentasi yeast. Contohnya murid-murid saya dia menghasilkan keju sendiri, menghasilkan air yogurt sendiri. So itu semuanya daripada proses fermentasi yeast. Dia menghasilkan donat. Okay, donat tu yeast tu mereka synthesize sendiri. Okay, menghasilkannya dengan sendiri. Okay, jadi daripada situ bermulalah proses percambahan fikiran. Okay, brainstorm idea di dalam kumpulan. Okay, dan mereka akan memberi ataupun membentangkan penyelesaian kepada isu tadi. Mereka nak hasilkan apa? Okay, produk makanan apa? So semasa mereka nak dapatkan penyelesaian tu, murid-murid saya ni dia saya saja-saja buat macam tak reti. Bila murid saya ni tanya, cikgu tak tahulah, awak tanyalah orang lain, cikgu lain yang tahu. Jadi mereka bertanya dengan cikgu-cikgu. So saya dalam projek ni saya murid ni bukan saja dia perlu menghasilkan produk tu sendiri, tapi dia perlu juga membuat anggaran kos, ya. Membuat anggaran kos, lepas tu dia cari berapa harga nak jual, semua tu dia kena tanya cikgu yang pandai lah, contohnya cikgu account. Lepas tu dia nak buat reka bentuk pembungkusan tu, dia tanya pada cikgu reka bentuk teknologi. Okay, dan paling banyak yang tanya pada cikgu sains rumah tangga lah sebab dia nak tahu macam mana nak
hasilkan makanan-makanan tersebut. Dan ada juga yang dia tanya pada rakan-rakan kelas lain, subjek lain lah. Okay. So ini antara produk yang dihasilkan. Okay, nanti saya tunjuk gambar ya, cikgu jangan risau. Okay. Sebenarnya satu kumpulan tu dia bukan hasilkan satu je, ada yang hasilkan lebih daripada tu. Dia cakap dia nak buat air yogurt, rupanya lepas tu dia ada tambah lagi produk yang lain. So saya biar je. Saya biar je murid-murid ni biar dia seronok. Dan sebenarnya kalau dari segi kos, mereka memang gunakan kos mereka sendiri. Tapi saya berikan juga mereka kos dalam RM50 satu grup. Yang mana saya kata nanti bila dah terjual produk ni, kena kembalikan balik duit modal yang saya bagi tu. Okay. Jadi kat situ murid-murid ni dia kena ada sifat entrepreneur tu. Ataupun keusahawanan. Okay, ni dalam fasa buat ya. Okay, ni contoh nampak macam tak menarik cikgu tapi sedap sebenarnya. Okay, okay, ni murid-murid saya hasilkan sendiri di rumah. Dia bawa, mereka bawa. Oh minta maaf saya tak ambil gambar dia punya pembungkusan. Yang ni saya rasa saya tak pasti apa yang ni, saya dah tak ingat dah. Ni donat. Yang ni burnt cheesecake. Yang ni air yogurt mangga, sedap sangat saya rasa. Okay, dan yang ni dia buat labeling ni sendiri. Bukanlah sendiri, dia tempah. Dia tempah dekat Shopee saya rasa. Laser ini sebabnya saya perasan ni nama gabungan ahli-ahli dalam kumpulan dia. Okay. So, murid-murid ni dalam fasa uji, okay, ni contoh lain ya, penghasilan keju sendiri. Ini murid saya hasilkan sendiri keju ni untuk buat lasagna. Lasagna ni pun nampak macam tak menarik cikgu, tapi bila rasa memang sedap. Dan mereka buat banyak-banyak dan bagi pada pengetua, guru-guru lain untuk rasa. Ni fasa uji ya. Inilah ni lasagna, ni cikgu-cikgu lain rasa. Dan ini saya macam bantu sikit-sikit je lah. Dia kata okey awak buat je lah borang sendiri. Jadi mereka pun buatlah sendiri guna handwriting sahaja. Tak ada pun type ke apa ke kan. So dia buat sendiri yang ni, tulis tangan je dan dia akan bagi pada mereka cikgu-cikgu yang akan terlibat dalam fasa uji itulah. Bukan semua cikgu lah, cikgu pensan juga tu, banyak modal. Okay. Alright. Okay, dan dalam fasa komunikasi, okay, saya nak share yang ini adalah murid saya semasa pembentangan di hari terbuka PPD Kuala Kangsar. Yang ni murid saya yang tadilah satu kumpulan. Sebab saya satu kumpulan ni dia akan saya bagi peluang kepada mereka daripada 5 kumpulan tadi. Saya kata okey, ada tak satu kumpulan yang volunteer nak present apa yang mereka dah laksanakan dalam projek ni MasterChef Millionaire. Sebab kami belum buat showcase lagi sebenarnya. Belum ada sebab dia dalam bulan 10 kan. Dan kumpulan ni menyahut cabaran saya. Dan mereka ni sebenarnya baru habis exam. Dia menyahut cabaran saya dan dia siapkan all the semua bahan-bahan untuk presentation ni dalam masa sehari. Okay, dan saya sangat very proud dan sangat suka dengan apa yang mereka lakukan. Ini pun saya tak bantu pun cikgu. Sebab saya pun sibuk menyiapkan saya punya presentation sendiri. Jadi saya biar je murid ni sebenarnya dia buat presentation tanpa ada produk. Tak ada produk. Dia nak terangkan tentang lasagna dia tu yang di mana dia hasilkan sendiri keju tu. Tapi tak ada pun lasagnanya, tak ada pun kejunya sebab memang tak sempat. Jadi ini berjaya menarik perhatian ramai pengunjung, termasuklah SIC Plus yang mana mereka nak datang untuk tengok showcase nanti. Yang saya tahu tu kerana mereka menyuarakan tu pada penolong kanan sekolah, mengatakan tolonglah hantar jemputan pada mereka supaya mereka nak tengok ni showcase oleh murid-murid saya ni. Okay, so itu yang saya rasa sangat suka. Sebab apa? Sangat rasa berkesan sebab murid-murid saya ni boleh tanpa kita ini refleksi lah daripada murid saya lepas hari pembentangan tu. Sebab saya nak tengok communication skill kan tadi kan. Jadi dan saya tak tanya pun, dia tiba-tiba je dia hantar WhatsApp.
Okay, dia bagi tahu okay, dia rasa macam seronok dan dia rasa macam communication skill dia meningkat. Yang ni student ni dia memang jarang sangat bercakap dalam kelas, tapi bila saya ajak okey boleh, dia kata saya nak cuba cikgu. Okay, so alhamdulillah dia rasa macam happy dan saya pun rasa macam okey, alhamdulillah lah, saya rasa berkesan lah apa yang saya buat ni. Okay, so itu yang saya terapkan dalam PDP yang mana belum lagi berakhir cikgu, sebabnya yang showcase tu adalah pada bulan 10. Kalau cikgu nak tengok, cikgu datanglah sekolah saya nanti showcase tu. Okey cikgu. So daripada segi aspek komunikasi, murid ni dia boleh terima pandangan dan kritikan rakan lain, dia boleh faham pembentangan orang lain dan sebagainya lah. Okay. Dan ada elemen merentasi kurikulum. Yang ni yang kita nak sebagai cikgu sebenarnya. Okay. Bukanlah kita nak meletakkan pada kawan-kawan yang lain ke apa. Macam nak belajar account, macam nak buat pengiraan dan sebagainya. Sebab kita nak biar ada murid-murid ni boleh mengembangkan dia punya communication skill tu. Janganlah dengan kita je, dia boleh tanya dekat orang-orang lain. Itu yang saya mahukan. Okay. Dan yang kedua, okay, manakah tinggal per minit? Lagi lebih kurang 15 minit. Okay, integrasi EDP dan dalam co-curriculum. Tadi dalam PDP ya cikgu, ni dalam co-curriculum. Okay, so yang ini adalah murid saya, 3 orang ni adalah murid tingkatan 3 yang saya memang ajar mereka daripada form 1. Jadi saya tahu mereka ni memang nak present dalam kelas memang susah. Nak buka mulut dalam kelas susah. Tapi saya tanya, jom join pasukan inovasi sekolah nak tak? Boleh tak? Kita buat produk. Kan? Buat produk. Lepas tu awak kena present lah. Masuk pertandingan. Okay. So murid ni dia buat langkah tu. Okay, buat sendiri semua. Okay. Dan dia menghasilkan polybag daripada daun nanas. Ni saya share sikit lah ya. Okay. Dan mereka menyertai pertandingan inovator muda di sekolah lain yang anjuran PPD juga. Okay. Dan akhirnya alhamdulillah, okay, walaupun mereka tak reti bercakap apa semua tu kan, okay, mereka berjaya menangi pingat emas dan mendapat anugerah inovasi terbaik. Memang kami tak expect langsung akan dapat pingat emas tu, mungkinlah kot kan, tapi anugerah inovasi terbaik tu macam memang tak sangka. Memang tak sangka dengan murid-murid, tapi murid-murid saya ni patuh. Dia bila kita kata okey buat macam ni, step macam ni dalam EDP tu, dia akan follow. Cuma dekat bahagian komunikasi tu, saya akui memang murid saya kalau soalan tu macam ni dia tak reti nak jawab macam mana. Okey, tapi alhamdulillah dia boleh. Maksudnya adalah keberkesanan daripada implementation saya EDP saya tu untuk murid pasukan inovasi sekolah saya. Okey, dan dia dijemput sekali lagi untuk pembentangan kali kedua di hari terbuka PPD. Jadi kalau ikutkan macam ni, ini bukanlah satu kewajipan pun sebenarnya untuk bentang kali kedua. Bayangkan untuk student yang dikatakan macam komunikasi dia macam berat mulut, tapi dia boleh macam terima tahu sahut cabaran tu. Saya kata okey, kita nak kena bentang ni untuk hari terbuka PPD. Nak tak? Kata kan. Okay, so mereka pun okey boleh je. Macam contohnya murid saya yang seorang ni, dia tak sepatutnya hari ni hari cuti, hari Sabtu tu cuti dan family dia pergi merisik. Ada merisik untuk abang dia lah. Maksudnya pergi ke KL lah. Jadi dia tak nak pergi. Dia nak juga bentang, dia nak join juga kawan-kawan dia lain bentang untuk hari terbuka. Sedangkan memang tak ada hadiah pun. Hanya bentang sahaja. Jadi itu nampak dia punya keinginan tu sangat tinggi untuk menyampaikan apa yang dia dah buat. Itu yang saya rasa proud lah. Okay, so cikgu saya dah share. Maaf saya tak tengok pun chat ni, saya minta maaf. Kejap. Oh okay, bukan soalannya. Okay, terima kasih cikgu, terima kasih. Sebab tu saya teruja nak share. Sebab saya ada kemenjadian dan bagi saya implementkan tu mengikut saya punya boleh ke tak saya buat macam ni, praktikal ke tak. Dia tak sebenarnya kita ikut semua kan, kadang tool dia banyak tapi saya ikut yang saya rasa boleh, yang sesuai untuk murid saya. Jadi alhamdulillah dia ada
sesuatu yang impact tu untuk murid kita, bukannya untuk kita sangat. Bagi saya murid, saya nak untuk murid saya. Okay, so boleh tak cikgu, saya nak minta ada tinggal berapa minit lagi ni, angkat tangan berapa ramai yang dah teruja nak guna kerangka EDP ni. Dalam PDP ke, dalam aktiviti co-curriculum ke, ada tak? Dia ada kan kat sini yang boleh angkat tangan ni. Cikgu bolehlah angkat tangan cikgu. Ke cikgu nak angkat tangan dekat? Cikgu, terima kasih. Terima kasih Cikgu Fadilah. Ni daripada RPK ni lah. Okay. Okay, terima kasih cikgu-cikgu. Ada gambar tadi Cikgu Fadilah tadi dekat dalam hari terbuka PPD tu. Terima kasih cikgu. Okay, angkat tangan cikgu. Berapa ramai nak guna kerangka EDP ni? Ke saya tak nampak cikgu. Cikgu angkat tangan betul-betul ke cikgu angkat tangan dalam ni? Tak apalah cikgu angkat tangan dalam hati pun tak apalah. Saya rasa mungkin cikgu dah clear. InsyaAllah saya harap cikgu clear apa yang saya sampaikan hari ni. So dia murid saya ni kalau tengokkan tadi ya, dia boleh mengatasi dia punya imposter syndrome. Maksudnya dia rasa dia tak boleh buat lah sebenarnya sebelum ni, tapi dia boleh buat. Okay cikgu, dia boleh buat. Dia boleh mengatasi dia punya imposter syndrome. Kita tak boleh nak kata kita try kepada 15 orang murid, 15 tu boleh dirawat. Bukanlah dirawat, maksudnya boleh ikut. Tak semestinya. At least macam kalau 2-3 pun saya dah bersyukur dah. Sekurang-kurangnya saya dah memberikan sesuatu kredit satu yang lain kepada murid-murid tu, dia boleh sampaikan ataupun dia boleh terima. Okay. Dan mereka boleh terima cadangan dan pandangan individu yang lain. Maksudnya mereka ada sikap keterbukaan. Maksudnya okay, kalau ada macam okay nanti datanglah audience datang. Okay, boleh tak nanti awak perbaiki lagi awak punya contoh macam inovasi polybag awak ni. Yang ni boleh tahan lama ke, macam nak bagi tahan lama. Okay. Saya share yang polybag yang dihasilkan oleh murid saya tu. Asal dia memang kami gunakan daripada daun nenas sahaja. Dan dia itu first tau, maksudnya dalam pertandingan tu okay, kami pertandingan tu pada bulan 17 hari bulan, maksudnya guna adalah bahan yang kami gunakan untuk melekatkan daun-daun nenas yang dah hancur tu jadi polybag. Tapi dia tak tahan lama tau. Okay, dia tak tahan lama sebabnya kita boleh jangka benda tu, tapi dalam masa yang sama ada juga audience yang datang, okay ni boleh tahan lama ke kalau siram dengan air ni? Tak ketelerai semua ni kan. So okay, so kita pun dah fikir daripada situ kita buat penambahbaikan. The next week tu kami cari ni dalam internet macam mana nak jadikan dia bioplastik. Daripada polybag tu macam nak jadikan bioplastik sebab itu boleh lagi tahan lama sikit. Ya, so kami pun menghasilkan pula polybag tu daripada bioplastik. Itu saya tak tunjukkan lah. Saya tak tunjukkan yang tapi memang kami dah jadikan dia dalam bentuk bioplastik tu lah. Semasa hari terbuka PPD tu memang kita dah buat dia lain, bukannya lain daripada yang asal. Maksudnya dekat situ, murid ni dia boleh terima kelemahan sendiri dan dia cuba perbaiki. Dan dia tahu kalau soalan tu macam mana, apa nak kena jawab. Okay, so itulah kesimpulan daripada saya, daripada integrasi EDP dalam PDP saya dan juga dalam aktiviti KOKU ya. Okay, jadi kalau nak disimpulkan perkongsian hari ini adalah ada 3 objektif tadi kan cikgu. Okay, pertama saya nak cikgu faham apa yang dimaksudkan sebagai EDP dan juga design thinking. Fasa-fasa dia tu. Okay, senang nak ingat, insyaAllah senang nak ingat. Tanya, buat, uji, perbaiki. Betul ke? Komunikasi. Bukan ada 6 ke tadi cikgu? Cuba cikgu tuliskan. Okay. Fasa tersebut. Kenal pasti fasa-fasa yang ada dalam kerangka EDP. Dalam kerangka EDP tu yang saya sebut tadi itulah. Dan mengetahui cara pelaksanaan dalam kerangka EDP tu dalam PDP. Kita mula daripada, kalau yang saya diajar tu kita mula daripada SDG lah. Perkenalkan dulu SDG tu, relatekan dengan DSKP. Lepas tu barulah kita akan
rancangkan dia punya RPH tu macam mana. Ikut kesesuaian kita dan akhirnya kita, sebab finally kita yang akan direct murid kita tu untuk menghasilkan produk apa. Itu kalau dalam PDP cikgu. Kalau dalam aktiviti co-curriculum dia akan jadi besar sikit. Dia akan jadi meluas. Jadi mungkin kita boleh bagi 2 ataupun 3 SDG pada murid. Daripada situ okay, dia akan pilih lah mana yang dia rasa nak selesaikan masalahnya. Okay cikgu? Okay. So sebelum saya akhirkan ni, okay, saya nak minta cikgu tolong isi dekat Padlet ya. Saya akan bagi link dia, link Padlet ni untuk refleksi ya, refleksi apa yang saya dah sampaikan hari ni cikgu. Saya minta maaf apa yang saya sampaikan banyak kekurangannya, tapi saya berniat untuk kongsi supaya cikgu-cikgu semua boleh memanfaatkannya di dalam PDP cikgu ataupun dalam aktiviti co-curriculum cikgu. Sebab dia boleh guna dua-dua cikgu, tak ada masalah. Sebab saya dah ada dia punya bukti cikgu. Okay, so jangan ada imposter syndrome yang cikgu rasa macam boleh ke buat? Tak boleh ni kan? So cikgu boleh alter sikit lah kod fasa tu. Okay, menggunakan tool-tool yang mungkin cikgu rasa itu yang boleh dibuat. Itu yang boleh dilaksanakan. Okay cikgu. Okay, sekejap. Saya berikan link dia ni. Link untuk Padlet tu. Okay, itu daripada saya. Terima kasih Cikgu Emily. Kalau ada apa-apa soalan ke? Ada siapa-siapa yang nak ajukan soalan pada Cikgu Nadira? Komen ke? Terima kasih ya Cikgu Nadira atas perkongsian tentang Engineering Design Process EDP yang saya rasa sangat jelas, lengkap, menarik dan padat ya. Memang saya pun pada mulanya saya tak faham EDP ni. Saya rasa something yang really complicated. Tetapi as you go along you rasa oh ia sesuatu yang mudah where we give us the picture to imagine, faham bagaimana sesuatu inovasi itu dapat dihasilkan melalui design thinking process. Contohnya kita empathize, putting yourself at your audience position. Kita tengok apa yang audience kita perlukan, kita hasilkan inovasi itu. Kemudian kita define, kita ideate, and then prototype kita buat. Kemudian kita test sama ada apa yang kita dah hasilkan tu bersesuaian ataupun memenuhi cita rasa audience kita. Betul tak? Saya harap saya punya kesimpulan ni betul lah ya Cikgu Nadira. Tapi saya rasa Cikgu Nadira pun dah simpulkan dengan lengkap tadi. Dan saya mulanya memang kita rasa melihat pada terminologi dia, terminologi EDP ni yang nampak it seems quite complicated, tapi sebenarnya as you go along you akan rasa ia mudah difahami. Dan saya realise ia dapat dihasilkan dengan mudah dan kreatif oleh pelajar-pelajar kita, bukan saja untuk akademik tetapi juga dalam bidang co-curriculum. Dan tadi saya lihat ramai pada mulanya peserta kita pada hari ini diam sebab diorang pun macam saya juga, mungkin kita rasa takut dengan terminologi dia. Tapi bila dia dah melalui sesi ini bersama Cikgu Nadira, saya lihat audience mula respond to the questions. Mereka mula seronok dan memberikan pendapat, berkongsi pendapat dan sebagainya. Jadi saya rasa terima kasih banyak pada Cikgu Nadira, perkongsian yang sangat bermanfaat untuk kita pada petang ini, Engineering Design Process, dan kita harap kita dapat bersama-sama lagi Cikgu Nadira pada masa akan datang untuk perkongsian yang menarik lagi selepas ini. Dan pada minggu hadapan, perkongsian pada minggu hadapan saya tidak dapat, saya perlukan daripada admin untuk kongsikan dengan saya ya. Sekejap ya, kita tunggu. Perkongsian untuk minggu hadapan. Okey, untuk minggu hadapan kita akan bersama dengan Cikgu Nursiah binti Muhammad dengan tajuknya Model 5E, Rangka Kerja Terbaik dalam Pendidikan Sains Berasaskan Inquiry, IBSE. Sama-sama kita nantikan ya pada minggu hadapan 16 September 2022 pada masa yang sama, hari Jumaat 3 hingga 4:30 petang. Jadi sebelum kita akhiri sesi kita pada hari ini, boleh tak saya mohon cikgu-cikgu yang bersama kita pada hari ini, guru-guru besar mungkin yang ada pengetua juga, untuk buka kamera masing-masing untuk kita bergambar.
Okay, cikgu-cikgu boleh buka kamera, kita nak tengok muka semua sahabat-sahabat kita pada petang ini. Okay, cikgu, kita ada 3 muka surat. Okay, saya akan, muka surat yang pertama ya. Kalau ada lagi rakan-rakan yang nak buka paparan kamera, boleh buka sekarang. Terima kasih. Cikgu Norsia pun ada bersama kita yang di sini. Kita dapat lihat Cikgu Norsia minggu hadapan ya. Okay, kita akan pergi ke muka surat yang kedua. Dan muka surat yang ketiga. Dan itu saja untuk hari ini. Terima kasih. Saya rasa, I think Dr. Zarina, ada apa-apa yang Dr. Zarina ingin katakan? Baik, saya nak ucapkan jutaan terima kasih kepada Cikgu Nadira atas perkongsian hari ini. Kita tahu hari ini masih lagi dalam mood cuti sekolah. Walau bagaimanapun, saya nampak masih ada ramai antara kita yang masih lagi bersama-sama mengikuti sesi ini. Dan saya nak ucapkan jutaan terima kasih kepada Cikgu Emily yang mengambil tanggungjawab untuk menjadi moderator kepada Cikgu Nadira. Saya mengharapkan sesi ini memberi manfaat kepada cikgu dan boleh kita guna pakai dalam usaha kita memartabatkan pendidikan dan mendidik anak-anak didik kita, insya-Allah. Terima kasih kepada semua guru yang terlibat. Insya-Allah minggu depan kita akan bersama dengan Cikgu Norsia Muhammad dengan tajuknya yang tadi dah diberitahu oleh Cikgu Emily. Terima kasih banyak-banyak pada cikgu sebab saya salut kerana cikgu sanggup bersama-sama dengan kita menimba ilmu, berkongsi ilmu walaupun dalam masa cuti sekolah. Untuk itu, kita jumpa lagi pada minggu hadapan pada masa dan hari yang sama, Jumaat 3 hingga 4:30 petang. Kita jumpa lagi. Terima kasih Cikgu Emily dan terima kasih Cikgu Nadira. Assalamualaikum.